سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا
بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal itu. Sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal itu kepada kamu. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isteri Rasulullah sesudah ia wafat selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu amatlah besar dosanya di sisi Allah. Awasilah keadaan kamu kerana jika kamu nyatakan sesuatu atau kamu sembunyikan dia, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Tidak ada salahnya kepada perempuan-perempuan yang tidak berpakaian, yang melindungi anggota yang haram dipandang oleh lelaki asing itu, menemui bapa-bapa mereka dan anak-anak lelaki mereka dan saudara-saudara lelaki mereka dan anak-anak lelaki saudara-saudara lelaki mereka dan anak-anak lelaki saudara-saudara perempuan mereka dan perempuan-perempuan Islam mereka serta hamba-hamba yang dimiliki oleh mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-22. Bermula ayat yang ke-53 sehinggalah ayat yang ke-55. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang adab memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hukum berkait dengan hijab kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada wanita-wanita muslimat. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang haramnya menyakiti Rasulullah
Dengan apa jua, perkataan, perbuatan ataupun isyarat. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang wanita, tentang mahram yang boleh diperlihatkan perhiasan. Yakni yang boleh ditanggalkan tudungnya, ditanggalkan telekungnya untuk bersama dengan lelaki-lelaki mahram seperti ayah, anak dan sebagainya. Maka ini di antara intipati kandungan ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah membacakan tentang bagaimana hukum yang berkait dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana juga hukum yang berkait dengan keistimewaan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahawa isteri Nabi kekal sebagai isteri Rasulullah, hidup ataupun mati. Dan juga hukum yang berkait dengan mas kahwin dan hukum yang berkait tentang giliran antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para isterinya. Supaya kita memahami bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana saya katakan sebelum ini bahawa memang kecenderungan kita untuk menjadikan orang-orang tertentu rumah tangga mereka sebagai ikon, sebagai contoh tauladan. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik, maka rumah tangga Rasulullah dipaparkan pada umum. Sebagai satu kemuliaan Rasulullah, para isteri baginda dan hukum hakam yang berkait. Dan bagaimana orang beriman perlu bermuamalah dengan para isteri Rasulullah yang dikenali sebagai ummahatul mukminin, ibu kepada sekalian orang beriman. Dan bagaimana sikap orang beriman dalam berakhlak dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya bila orang beriman masuk ke rumah Rasulullah. Kerana menjadi kebiasaan sebelum turunnya ayat hijab. Dan sebelum turun ayat yang kita bacakan pada malam ini, para sahabat bebas untuk masuk rumah Rasulullah. Kerana Rasulullah dia tak ada pejabat Perdana Menteri ke, pejabat raja, tak ada. Rasulullah bila para sahabat nak bertemu dengan baginda, wa imam di masjidnya, wa imam di rumahnya. Rasulullah tak ada pejabat khas. Nabi tak pernah ada pejabat. Ni pejabat khas untuk rakyat jumpa. Kerana Rasulullah terbuka. Kerana sifat Nabi yang mudah didampingi, sehingga para sahabat boleh pergi ke rumah Rasulullah. Kalau kita hari ni mungkin kita tak kenal rumah orang tu. Sebab dia ada pejabat dia. Rumah kita tak kenal. Rasulullah begitu hampirnya para sahabat dengan Rasulullah, mereka mengenali rumah Rasulullah dan mereka memasuki semua rumah Rasulullah. Sama ada isterinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehinggalah isteri-isteri yang lain. Mereka selalu datang mengunjungi rumah Rasulullah. Wa imma kerana hajat pertanyaan fatwa, wa imma kerana nak makan, nak minum atau memohon pertolongan, wa imma untuk mereka ziarah, memperkenalkan diri, wa imma dengan apa pun tujuan mereka datang. Dan Rasulullah tidak ada halangan. Mereka datang siang, mereka datang malam. Mereka datang pagi, mereka datang petang. Kerana sikap keterbukaan Rasulullah melayang semua orang tanpa mengira siapa mereka. Maka ini menyebabkan rumah Rasulullah terus menjadi tumpuan sehingga sampai peringkat mengganggu rehat Rasulullah. Mengganggu privasi Nabi SAW. Bahkan sampai peringkat membebankan Rasulullah. Dan Nabi kerana sifat pemalu baginda dan akhlak mulia baginda, Nabi tak pernah menghalau orang daripada rumahnya. Walaupun Nabi atau Rasul terganggu tidur dan rehatnya, bukan terganggu privasi dia. Kerana sifat Nabi SAW. Maka turun ayat ini menegur para sahabat. Supaya mereka menghormati waktu Rasulullah. Menghormati privasi Rasulullah. Menghormati perkara-perkara yang mungkin menyakiti Rasulullah. Sambil Allah menegaskan, Nabi itu malu nak cakap benda tu. Tetapi aku Allah tak malu nak beritahu kebenaran ini. Kerana dia Allah. Maka Rasulullah sifat dia malu. Nak cakap bahawa kedatangan sahabat malam hari, kadang sampai lewat malam, tak balik-balik. Maka ini menyukakan Rasulullah. Kerana kadang-kadang kita tidak orang baik-baik. Bila seorang mengunjunginya pada waktu yang tidak sesuai, mereka tetap layan. Supaya orang yang hadir atau bertamu kena tahu waktu sesuai. Kemudian juga perlu mengetahui durasi atau tempoh yang mereka perlu duduk. Tuan rumah dah menguap banyak kali, tutup,
Ambil tangan tutup mulut kadang. Tangan bini tutup mulut suami dia. Tak faham-faham dia. Ngantuk. Maka perkara ini nak kita tahu. Kerana bila memahami adab bersama rumah Nabi SAW, demikian juga adab pada sekalian rumah orang beriman. Maka ini adab yang penting. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, sesudah Allah Ta'ala menerangkan tentang peranan Rasulullah, kita dah sebut 7 peranan baginda SAW terhadap umatnya kepada orang beriman. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini sejumlah adab yang berkait keluar masuk rumah Rasulullah, sama ada meminta fatwa atau meminta makanan atau nak sembang. Dan juga menerangkan adab-adab pergaulan orang beriman dengan ibu orang beriman bila minta sesuatu supaya beradab dengan wanita ataupun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat yang kita bacakan ini berkait dengan beberapa hubungan mahram. Maka yang pertama, bila Allah Ta'ala menyebut tentang adab umum masuk ke rumah Nabi SAW dan keluar daripada rumah Nabi SAW dan mematuhi hijab, tidak menyakiti baginda SAW dan isteri baginda. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita lihat dalam uslub Al-Quran, bila menyebut wahai orang beriman, ada suatu benda penting yang akan disampaikan. Wa imma perintah, wa imma larangan. Bukalah Al-Quran bila sebut wahai orang beriman, sesudah itu ada perintah ataupun ada larangan. Supaya semua orang mengetahui nilai iman itu ialah menjunjung perintah dan larangan Allah. Itu nilai iman. Maka tidak ada guna dakwan iman kalau meninggalkan perintah Allah dan kalau menceroboh larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dibuktikan dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah makna iman. Kalau seorang mendakwa iman tapi tak pernah buat apa yang Allah suruh, bukan langgar apa yang Allah larang, ini bukan orang beriman yang sebenar. Maka kata Allah, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi. Jangan sesekali kamu memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini menunjukkan bahawa larangan untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah hukum larangan ini? Hukum larangan ini adalah diharamkan sama sekali. Diharamkan sama sekali masuk tanpa izin. Dan hukum ini bukan sekadar pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada sekalian rumah orang-orang beriman. Dilarang. Dalil pengharaman kepada orang beriman masuk mana-mana rumah Rasulullah tanpa izin. Dan juga kepada seluruh rumah orang beriman yang lain. Sebab memasuki rumah ini seperti mendedahkan aurat tuan rumah kepada orang yang masuk. Sedangkan aurat itu wajib dijaga. Di rumah tempat orang melepaskan tudungnya, melepaskan pakaiannya. Maka seorang tidak mungkin masuk sebebasnya rumah orang lain tanpa izin. Siapa pun dia. Bagaimana kita dah bicarakan dalam surah An-Nur. Tetapi di sini dikhususkan rumah Rasulullah untuk sebab ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini berkait dengan rumah tangga Rasulullah. Maka Rasulullah pada peringkat pertama dia sebut larangan. Wahai orang beriman, dan kau masuk rumah-rumah Nabi. Maksud rumah-rumah Nabi, semua isteri-isteri Nabi. Ini menunjukkan macam saya sebut pada peringkat awal. Para sahabat mereka bebas masuk ke rumah pada permulaan. Sebelum ayat ini turunkan pada tahun 5 Hijrah. Kerana kita tahu Nabi SAW berkahwin dengan Zainab pada bulan Zulkaidah tahun 5 Hijrah. Bila Rasulullah berkahwin dengan Zainab, turunnya ayat-ayat hijab. Dan ayat-ayat berkait dengan bertandang rumah orang. Masuk rumah. Kerana kita sebut sebelum ini, bila Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Jahash, ya Allah Ta'ala, sahabat duduk rumah Rasulullah menunggu jamuan, menunggu makanan. Lalu mereka berborak panjang sampai tengah malam. Dan Rasulullah berkali-kali bangun, keluar. Dengan tujuan supaya orang-orang yang mengunjungi Rasulullah turut bangun dan keluar. Tapi tak keluar-keluar juga. Maka Nabi masuk balik, duduk.
boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Perempuan tak boleh kata, Ustaz, rumah ni saya beli, suka saya lah nak suruh siapa pun masuk. Itu betul kalau kamu tak ada suami. Bila mana kamu ada suami, nisbah hak pentadbiran dia kepada suami kamu. Sebab itu nisbah itu disandarkan kepada lelaki, kepada Nabi SAW yang mewakili lelaki. Yang saya kata walaupun rumah tu perempuan tu beli, dia miliki, semua dia milik. Tapi bila dia bersuami, suami ni yang akan letak peraturan masuk keluar. Siapa boleh masuk, siapa yang kena keluar. Siapa yang tak dibenarkan masuk. Dia perempuan tak boleh kata, ini rumah saya beli, suka saya nak benar siapa masuk. Tak boleh. Kerana hak penguasaan pengurusan rumah itu pada suami. Sama ada rumah suami secara sewa, atau rumah suami dia beli, atau rumah tadi suami tumpang isteri dia. Dia miliki oleh isteri, tapi dia ada hak penguasaan sebagai suami. Bukan pemilikan. Milik itu milik isteri lah, harta isteri. Tapi dia penguasaan yang berkaitan dengan peraturan. Macam kita sebut pengetua lah, dia duduk sekolah. Sekolah tu bukan sekolah dia. Kerana dia pengetua, dia uruskan semua sekolah. Keluar masuk, siapa boleh masuk, siapa tak boleh masuk. Itu nisbah dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, illa an yu'dhana lakum, melainkan diizinkan bagi kamu. Ila ta'amin, kepada makan. Jadi bila kamu dijemput makan, sila datang. Kalau kamu dipanggil makan, buat jamuan sebagai contoh. Diajak kamu untuk bertandan, maka dibenarkan kamu datang, tapi dengan syarat. Syaratnya ialah ghairan nadhirina inah, tanpa menunggu masakan itu masak. Apa maksudnya? Tuan-tuan sekalian, kita kalau kita pergi ke rumah seorang, ada hajat kita pun duduk. Maka tuan rumah akan angkat apa yang mudah dia angkat. Tapi mungkin dah masa sama dia ada masalah tengah hari tu, anak dia sebagai contoh. Maka kita tak tunggu masakan tu siap. Dengan mengharapkan kita dapat makan juga, kan ini membebankan tuan rumah. Kita kadang-kadang memang di rumah kita dah masak. Bila kita masak, kita dah fokus untuk anak kita, suami kita. Dah goreng dah ikan 2 ekor misalnya. Sotong 2 ekor, sayur sepinggang cukuplah. Suami kita seorang, anak-anak kita 2 orang misalnya. Tetamu pun datang. Tamu datang agak-agak tengah masuk ke pukul 12, 11.30 dia pun datang. Dia datang, dengan harap dia akan tunggu masakan tengah hari sekali. Maka dia larang menunggunya. Apa yang tuan rumah angkat, kalau tuan rumah angkat dulu biskut kering dan sebagainya, dia makan. Jangan pula dia pedih. Tadi macam ada bau asam pedas, tak keluar. Asam pedas. Ada bau tadi. Tuan rumah pun malu. Sebab tu khas untuk suami dia. Khas untuk dia, anak-anak dia. Tadi ada bau, tak ada keluar. Maka ini mengganggu. Sebab itu boleh masuk. Memang siapa pun bila bertamu, dia berhak dapat makanan. Itu di antara adab yang mulia tetamu. Dilayan. Namun dia tak boleh, kita katakan menjangkakan pada makanan tertentu yang dimasak oleh tuan rumah. Kerana tuan rumah mungkin masak untuk sekian-sekian. Itu hal tuan rumah, kita pun tak tahu. Kita tak boleh expect jangka makanan yang dimasak khas tu untuk kita. Tapi apa yang diangkat kita makan, lepas tu kita pun keluar. Tak nak tunggu lagi. Macam rasa boleh ni makan patin tempoyak ni. Baunya harum, kita pun tu. Maka ini dilarang. Di rumah Rasulullah. Demikian juga di rumah orang lain. Allahumma illa melainkan tuan rumah kata, boleh tak tunggu sekejap. Kita orang masak tengah hari, makan sekali. Itu lain. Itu dah masuk izin tuan rumah. Ini kalau kita tuan rumah, dia tak sebut tak izin lah, dia diam. Dia diam. Maka dia angkat makanan lain. Di sebalik dia masak makanan lain. Maka kita pun faham. Makanan tu mungkin tak cukup untuk kita, untuk orang lain dan sebagainya. Maka cukup kita makan apa yang dia angkat. Dan kita balik, dah habis hajat kita. Niat kita nak ziarah dia sakit sebagai contoh. Niat kita ada urusan nak bertanya soal jawab sebagai contoh. Atau apa saja tujuan. Maka tanpa kita membebankan tuan rumah dengan makanan. Apa yang dia angkat, ambil, kemudian makan, kemudian balik. Sebab itu Allah Ta'ala kata, yang nak pergi rumah Rasulullah minta fatwa, silakan. Yang nak pergi rumah Rasulullah untuk ziarah Rasulullah, silakan. Yang nak pergi mengunjungi Nabi SAW, apa pun tujuan dan niat, maka dibenarkan, sila. Tiada larangan. Dengan syarat Nabi izinkan, satu. Yang kedua, tanpa menunggu makanan masak. Larangan pergi pada waktu yang biasanya makanan dimasak. Tunggu masa makan dimasak supaya dia flower sekali. Kan ini membebankan. Kerana saya kata setiap tuan rumah, dia bila dimasak, dia dah jangka berapa orang. Dia tak expect untuk memberi makan pada tetamu, melainkan kalau dia memang panggil tetamu tu datang. Datang tengah hari, saya nak ajak makan. Itu lain.
Kalau kita dah datang mengejut, tak beritahu, maka dia pun telah sediakan makanan sekian. Tapi di sini diajar dulu rumah Rasulullah yang menjadi keutamaan tertinggi dalam menjaga adab masuk dan keluar rumah. Dan demikian juga dia menjadi dalil kepada rumah orang beriman yang lain. Kemudian kata Allah Ta'ala, walakin idza du'itum, tetapi bila kamu dijemput untuk makan, fadkhulu, sila masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru, bila kamu selesai makan maka hendaklah kamu keluar. Wala musta'nisina li hadis, jangan kamu panjangkan percakapan kamu. Ayat ini turun sebagaimana kita ceritakan dalam sebab nuzul. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Jarir, demikian juga Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Marduyah. Anas bin Malik menceritakan khadam Nabi SAW ketika mana Rasulullah mengahwini Zainab bintu Jahash, maka Rasulullah memanggil sahabat-sahabat untuk jamuan. Lalu mereka makan. Kemudian mereka duduk berborak dan bersembang. Fa idza ka'annahu yatahayya'u lil qiyam, maka Nabi bersedia untuk bangun supaya tetamunya keluar. Falam yaqumu, tapi para sahabat tak keluar. Falamma ra'a dhalika qama wa qama min al-qaum man qam. Kemudian Rasulullah bangun lagi. Mula-mula Nabi macam nak bangun supaya sahabat yang duduk tadi bangun. Tak faham. Maka Nabi bangun betul. Maka sebahagian yang ikut, yang lain duduk lagi. Sebahagian tengok Nabi bangun, faham. Tapi sebahagian duduk lagi. Waqa'ada thalasah. Kemudian duduk lagi untuk bersembang. Faji'tu. Lalu aku pun datang jumpa Rasulullah dan aku beritahu Nabi SAW. Anas bin Malik dia jadi beritahu Rasulullah. Sekarang Nabi bangun, tengok ada tak orang bangun. Bila Nabi bangun, ternyata ada yang tak bangun, sembang lagi. Maka Rasulullah tu keluar, tak balik. Sehinggalah yang duduk sembang tadi, tengok Nabi dah tak ada, mereka pun balik. Lalu Anas bin Malik kata, aku datang jumpa Rasulullah dan beritahu mereka semua sudah balik. Maka barulah Nabi SAW masuk dan Nabi menutup pintunya. Maka turun ayat, wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah Nabi melainkan dengan izin. Ayat ini turun selepas perkahwinan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsh pada bulan Zulkaidah tahun 5 Hijrah, dan menjadi suatu larangan khas pada orang beriman, tidak boleh lagi mereka masuk. Diriwayatkan, kuntu, kata Anas, aku bersama Nabi SAW. Fa'ata baba imra'atin arrasa biha fa idza inda qaum. Maka Rasulullah pun masuk rumah Zainab, tapi ada orang lagi duduk. Fantalaq, kemudian Nabi keluar. Summa raja', kemudian Nabi pulang. Wa qad kharaju, barulah sahabat-sahabat tadi pulang. Fadakhala, bola Rasulullah masuk dan Nabi pun menutup pintu. Maka aku menceritakan kepada Abu Talha. Lalu dia berkata, la in kana kama taqul la yanzilanna fi hadza syai'un fa nazar ayatul hijab. Maka Anas pun cerita kepada Talha, kepada ayahnya Talha bin Ubaidillah ataupun Abu Talha. Abu Talha ni ayah tiri Anas bin Malik yang berkahwin dengan ibunya Ummu Sulaim. Anas kata Rasulullah tadi duduk rumah buat jamuan, Nabi bangun, dia orang tak bangun, dia orang sembang. Kemudian Rasulullah tu keluar tak balik-balik sehingga mereka semua keluar. Dan aku datang jumpa Rasulullah beritahu mereka semua dah keluar. Ambil balik, Nabi pun tutup pintu. Lalu kata Abu Talha, kalau begitu macam kamu cerita, nanti akan turun ayat Quran. Maknanya sebahagian ni tak faham-faham tentang adab. Pasti akan turun ayat Al-Quran. Ini kerana Rasulullah malu nak beritahu. Kerana sifat baginda SAW. Maka Allah akan turunkan ayat yang menjelaskan tentang hukum hakam tersebut. Kemudian kata Allah Ta'ala, bila kamu dipanggil untuk makan, silakan. Tapi bila sudah makan, jangan bersembang. Jangan duduk bercakap. Kemudian kata Allah, inna dhalikum kana yu'zin nabi. Demikian itu kerana ia mengganggu Rasulullah. Fayastahi minkum. Tetapi Nabi SAW malu nak beritahu pada kamu. Wallahu la yastahi minal haq. Tapi Allah tak malu nak beritahu. Maknanya kamu duduk rumah Rasulullah, kamu duduk bersembang, dan kamu tunggu pula makanan masak. Ini semua mengganggu Rasulullah. Dan mengganggu Rasulullah adalah hukumnya adalah diharamkan. Siapapun, apapun perbuatan yang menyukakan Nabi SAW. Menyusahkan Nabi SAW. Dan juga menyusahkan isteri-isteri Nabi adalah diharamkan sama sekali.
Maka Allah mengatakan Allah tak malu nak beritahu hukum ini. Tapi Rasulullah tu dia pemalu. Kerana Nabi SAW bila berkait dengan hak baginda, maka Nabi tidak kuat mempertahankannya. Kalau perkara itu berkait dengan hukum Allah, Nabi pertahankan. So kalau hak, tak apalah, lebih kurang. Itu watak Rasulullah. Tetapi di sini Allah turunkan arahan. Kerana ia bukan berkait dengan Rasulullah sebagai seorang lelaki, tetapi sebagai seorang Rasul. Tidak boleh disakiti. Nabi SAW. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan Allah menjelaskan lagi hukum berikutnya. Bila mana kamu meminta sesuatu kepada isteri Nabi, nak minta sesuatu daripada isteri Nabi, nak minta apa-apa, makanan dan sebagainya, maka hendaklah kamu memintanya melalui belakang hijab. Turunnya ayat hijab. Hijab maksudnya dinding. Mana-mana para sahabat yang nak datang jumpa isteri Nabi SAW, mereka tidak boleh melihat isteri Rasulullah. Kalau dahulu mereka bebas melihat. Tengok isteri-isteri Nabi. Isteri Nabi ketika itu tidak memakai niqab. Mereka dapat mengenalinya, melihatnya. Tetapi bila turun ayat hijab ini, para isteri Nabi semuanya memakai niqab. Semua. Menutupnya. Dan rumah Rasulullah pun ada tabir. Ada tabir. Siapa yang datang, maka dia akan melalui tabir tadi. Kalau nak bercakap dengan isteri Nabi, semuanya bercakap belakang tabir. Tak boleh bercakap terus. Untuk memuliakan isteri-isteri Nabi. Ini apa yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, rumah kamu ini sentiasa dimasuki oleh orang. Sebab macam saya sebut, Nabi bersifat terbuka. Rumahnya boleh orang datang. Ini kerana Nabi bukan ada pejabat dan sebagainya. Yang masuk rumah Rasulullah ada yang baik, ada yang tak baik. Ada orang munafik masuk. Maka ini mungkin boleh menyebabkan sesuatu yang tak baik berlaku kepada isteri-isteri Nabi. Lalu kata Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal barr wal fajir. Falau hajabtahun, ya Rasulullah, isteri-isteri kamu yang jumpa dengan dia orang baik ada, orang jahat ada. Tak kira datang nak tanya fatwa dan sebagainya, datang nak minta bantuan dan sebagainya, datang kerana bertanya tentang Rasulullah ada ataupun tak ada. Mungkin ada orang baik, mungkin ada orang jahat. Kalau sekiranya engkau hijabkan isteri kamu, maksudnya letak satu tabir, maka turun ayat ini. Sebab itu kata Umar Khattab, Allah, apa yang aku cakap, Allah turunkan apa yang aku cakap. Bertepatan dengan apa yang aku cakap dengan wahyu yang Allah turunkan. Maka turun ayat ini, wa iza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila mana kamu meminta suatu hajat dengan isteri-isteri Nabi, kamu mengambil manfaat atau sebagainya, maka hendaklah di belakang hijab. Dan bermula hari itu, maka isteri Nabi tidak lagi boleh dilihat oleh orang beriman. Tak boleh. Mereka boleh melihat kelibat, mereka tak boleh tengok. Kerana semua isteri Nabi memakai niqab, menutup. Sebab itu kata Safwan bin Mu'attal, satu kisah, pada tahun ke-9 Hijrah, bila mana kita dah baca kisah hadisul ifki. Bila Rasulullah berhenti satu kawasan selepas tamat perang Muraisi, lalu Aisyah minta izin untuk qada hajat. Maka Aisyah pun pergi untuk qada hajat. Tiba-tiba kalungnya terjatuh. Lalu Aisyah pulang kembali ke tempat di qada hajat dan dijumpa kalung yang terjatuh tadi. Maka dia ambilnya. Bila dia sampai, rombongan Rasulullah dah pergi dah. Ini kerana kenderaan yang ditunggang oleh Aisyah disangka oleh pembawanya, Aisyah dah naik. Kerana Aisyah ini orang yang ringan timbangannya. Tak rasa dia naik ke tak naik, sama berat je. Jadi dia bukanlah jenis wanita yang berat. Kalau jenis wanita berat tu nampak unta pun muka lain. Dia unta muka selamba, maknanya sama je berat. Dia ringan. Lalu mereka pun balik sampai ke Madinah. Lalu Aisyah menunggu di tengah jalan, berharap Rasulullah berpatah balik. Maka lama tunggu sehingga aku tertidur, kata Aisyah. Tiba-tiba datang Safwan bin Mu'attal. Tanpa bercakap dengan aku walau sepatah, lalu mendudukkan untanya, lalu aku menaikinya dan dia terus membawaku sampai ke Madinah. Safwan mengenali Aisyah, dia tahu ini Aisyah sebab sebelum turun ayat hijab. Kalau sebelum turun ayat hijab, Aisyah tidak memakai niqab. Kita kan, kalau perempuan tu kita kenal dia dah, geng-geng kita ni. Bila dia pakai niqab, kita kenal lagi dia. Bila kenal mata atau sebagainya, cara dia berjalan.
Macam isteri kita lah, walaupun dia pakai niqab, kita tak akan bertukar dengan orang lain. Takkan. Semua perempuan pakai niqab, tapi kita boleh kenal isteri kita. Cara batuk dah tahu, batuk bini aku dah tu. Kerana itu dah biasa, kita dah biasa. Maka Safwan ni memang dikenal Aisyah sebelum turun ayat hijab. Dan sebab itu turun ayat hijab di mana para isteri Nabi semuanya menutup muka. Dan semua para isteri Rasulullah, siapa pun masuk rumah dia, dia ada hijab. Mereka tak boleh berurusan direct. Macam kaunter lah. Tapi ini ditutup. Demi menjaga maruah para isteri Rasulullah. Supaya tak ada orang mempermainkan. Dan demi menjaga orang-orang yang hati mereka ini mungkin dia tengok sebagai isteri Nabi itu lawa sangat, mereka pun kenal. Kerana ada berlaku bila salah seorang sahabat, bila turun ayat hijab ini, dan mereka dahulu boleh bercakap macam gitu. Khususnya orang yang masih ada hubungan kekeluargaan, sepupu, anak sepupu. Lalu mereka rasa agak terganggu sebab mereka tak boleh bercakap dengan orang yang dulu ada kerabat. Sebelum ini mereka bebas. Lalu mereka kata tak apa. Nanti bila Nabi dah mati, kita kahwin dengan bini dia. Maka Allah turunkan ayat. Kerana perkataan itu menyakitkan Rasul. Tak boleh. Tuan-tuan, kita pun tak boleh bercakap dengan orang biasa pun tak boleh. Kita cakap dengan kawan kita, man nanti kau mati, bini kau ambil. Tak boleh. Diharamkan. Menyakitkan orang. Walaupun bila mati, memang isu tu halal. Tapi perbuatan itu menyakitkan orang. Kita tak kata tak bergurau begitu dengan kawan-kawan kita. Kau nanti kau mati, bini kau ambil. Kau nanti kalau cerai bini kau, aku ambil. Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau ada lelaki misal kata, dia berkenang dengan bini orang, katakanlah. Tapi dia tak boleh cakap secara terang-terang. Diam sudahlah. Kalau jodoh dia nanti lelaki dia mati, ambil lah. Tapi dia tak boleh kata sound depan-depan. Atau cakap dengan perempuan ni, yang ni minah, kalau lelaki kau mati kau beritahu aku tahu, aku nak minah kau. Tak boleh. Perbuatan ini menyakitkan orang beriman. Apatah lagi Nabi SAW. Kita jangan bergurau dengan bini orang. Tak boleh, kalau dah mati cerita lain. Waktu dia hidup, kita jangan cakap macam tu. Suka-suka kita. Kadang kita niat kelakar lah itu. Tak ada. Ada benda kita tak boleh kelakar kan. Ada benda kita tak boleh main-mainkan. Kerana rumah tangga dia ada kemuliaan. Izzah dia. Tak ada orang pun boleh usik rumah tangga orang dengan sebarang gurauan untuk menguntuhkan rumah tangga dia. Lepas tu lagu-lagu yang pernah kita sebut pengharaman satu lagu. Saya tak ingatlah sekali dia, tapi secara umum yang dikata aku mencintaimu walaupun kamu dah menjadi isteri orang. Ada satu untuk lagu yang telah diharamkan. Aku tetap menunggumu walaupun kamu dah isteri orang. Tunggulah laki mati. Laki kau mati, aku akan tunggu. Ini lirik yang diharamkan. Kerana ini kita katakan membuka ruang pada perkara yang diharamkan. Sebab rosak rumah tangga orang. Kita lagi wanita-wanita yang lemah tadi. Bila dia tahu ada orang nak ke dia, siap dia buat dengan suami. Dia buat hang dengan suami. Sebab tu dia ada lelaki nak dia. Maka ini merosakkan rumah tangga. Dan menjadikan permusuhan antara lelaki-lelaki ini. Jadi ini kita perlu hati-hati. Jadi ada di kalangan bila mereka turunnya ayat hijab sebagai mereka dah memang nak beranak kepada isteri-isteri Nabi. Macam kita lah, kita kan kadang-kadang sepupu, anak sepupu dah bebas cakap. Tiba-tiba bila sepupu kita kahwin ke, anak sepupu kita kahwin, suami dia ada peraturan sikit. Tak boleh. Sebab dia tahu ini bukan mahram. Maka dia jaga. Maka setengah menyangka dengan dulu hubungan nak beranak lah, kami patutnya bebas nak cakap. Tak boleh. Kalau dia jadi isteri orang, dan hubungan kamu pun bukan mahram. Lainlah anak saudara dia. Mak saudara dia, itu lain. Ini setakat sepupu, anak sepupu. Atau dulu geng-geng sepejabat, dulu geng-geng sekelas. Kita rapat 5 tahun, 6 tahun satu pejabat. Tiba dia pun kahwin. Suami tak bagi lagi kita berhubung dengan dia. Maka itu hak suami dia. Tak boleh lah, aku nak juga. Tak apalah kalau tak boleh cakap, aku tunggu suami dia mati, aku nak cakap. Maka kata-kata demikian menyakitkan orang. Apatah lagi Nabi SAW. Kembali pada ayat ini, Allah Ta'ala menyebut apakah sebab supaya hijab diadakan di antara isi-isi Nabi dan orang beriman dalam muamalah mereka. Dzalikum, demikian itu. At-taharu liqulubikum, bagi menjaga hati kamu. Supaya kamu ni tak ada gangguan sehingga berkenang dengan ibu orang beriman. Sebab isteri Nabi, dia kekal isteri Nabi sampai hari kiamat. Tak boleh. Sehingga hati kamu rosak. Syaitan datang untuk kamu tiba-tiba berkenang dengan bini Rasulullah. Maka itu ditutup. Wa qulubihin, dan juga menjaga hati isteri-isteri Nabi itu sendiri. Wa ma kana lakum
an tu'zu Rasulullah. Tidak patut kamu menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu, ataupun mengahwini isterinya min ba'dihi abadan, selama-lamanya tak boleh. Dzalikum kana indallahi azima. Demikian itu, perbuatan itu ialah dosa besar. Berkait dengan ayat ini, dia ceritakan, bila kita sebut tadi sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila turunnya ayat hijab, mereka merasakan bahawa mereka ini terhalang untuk bebas berkata-kata dengan isteri Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, kalau sekiranya Rasulullah mati, aku pasti akan mengahwini isteri Nabi SAW. Bila dia kata begitu, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan Nabi SAW, maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan bahawa isteri Rasulullah bukan sebagaimana isteri-isteri yang lain. Dalam hadis Nabi kata, zaujati fid dunya hunna zaujati fil akhirah. Istriku di dunia ialah istriku di akhirat. Semua isteri Nabi. Apakah isteri Nabi SAW punya iddah ataupun tidak? Bila mana Rasulullah wafat, isteri para Nabi tidak mempunyai iddah. Dia tak macam wanita-wanita yang lain. Bila suaminya meninggal dunia, maka ada iddah. Ini kerana wanita-wanita yang lain, bila kematian suaminya, barangkali dia mungkin bersama dengan suaminya, barangkali tidak. Kalau kedua-duanya masuk syurga, ya, dua-duanya akan bersama. Tapi kalau salah seorang tak masuk syurga, atau seorang masuk syurga dulu, yang seorang dia masuk neraka, mereka tak tunggu. Sebab dalam syurga dia tak ada istilah tunggu. Artinya kalau ditakdirkan, suaminya masuk neraka. Masuk neraka dulu sebab dia dosa. Dia ada dosa dia. Isteri tadi, Allah masukkan di syurga dulu. Maka isteri ni tak akan tunggu suami dia keluar dari neraka. Tunggu dulu, tak ada. Tunggu-tunggu ni benda dunia je. Ahli syurga, nikmatnya dalam syurga tak ada lagi tunggu. Allah kahwinkan dia dengan lelaki yang dipilih. Dikahwinkan. Dan bila mana suaminya keluar, suaminya akan dikahwinkan dengan perempuan lain. Tapi kalau kedua-duanya masuk syurga, maka masuk. Dua-dua masuk syurga. Kalau misal kata suaminya dulu masuk syurga. Suami masuk syurga. Dan suami telah dikahwinkan dengan wanita yang Allah Ta'ala yang dipilih olehnya. Maka isterinya bila keluar, maka ia akan dikahwinkan dengan lelaki lain. Maka ini di antara nikmat syurga yang tak ada tunggu. Tak ada tunggu. Tak ada isteri kena tunggu suami. Suami kena tunggu isteri. Tak ada. Semua bila masuk syurga, dia segerakan pembalasannya. Hatta kita tahu nikmat syurga ini, bila seorang itu berniat saja maka dapat. Dia niat je, dapat. Dia tak perlu cakap. Tak perlu kita nak benda ni, nak benda tak perlu. Datang terlintas, maka datang. Dia datang keinginannya untuk bertani, maka dia terus bertani. Dia datang keinginan untuk punya anak, maka terus dia punya anak. Dia tak akan menunggu tempoh mengandung 9 bulan dulu. Isteri yang dalam syurga ini terus mengandung, terus beranak. Prosesnya cepat. Tak ada tunggu dulu, sebulan lepas tu muntah-muntah luar syurga. Sebab mabuk. Lepas tu 3 bulan, 4 bulan duduk eret perut. Sakit, nak duduk. Tak ada. Itu benda dunia. Dalam syurga dia laku pantas. Bila seorang menginginkan anak, maka terus perempuan ini mengandung, kemudian melahirkannya. Dengan satu tempoh yang amat sekejap. Sekelip mata bahkan lebih pada itu. Maka ini ceritanya, bila ada seorang sahabat Nabi SAW, saya katakan, dia ada kena mengena dengan isteri Rasulullah. Maka bila turunnya ayat hijab, dia rasa terganggu. Maka dia berkata, aku akan berkahwin dengan isteri Rasulullah sesudah Rasulullah wafat. Maka ungkapan itu menyakitkan hati Rasulullah. Maka perbuatannya ialah satu dosa besar. Maka dia bertaubat dengan perbuatannya, menyebabkan dia telah bersedekah dengan 100 ekor unta sebagai kafarah. Dia mohon ampun kepada Allah atas kesilapan perkataannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia terus sembelih 100 ekor unta, dia agih-agihkan pada fakir miskin. Dan perkataan itu kepada Rasulullah lebih besar. Kita kalau cakap sama-sama orang beriman pun salah. Ingatkan pula seorang bila bercakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ialah lebih besar dan lebih aib. Kemudian Allah Taala menceritakan bagaimana isteri-isteri Rasulullah ini kekal dengan Rasulullah.
In tubdu syai'an aw tukhfuh fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Sama ada kamu zahirkan perkataan kamu ataupun kamu sembunyikannya, maka Allah Ta'ala tahu. Maknanya siapa yang bercakap perkara yang menyakitkan Rasulullah secara zahir atau bercakap secara belakang macam orang munafik suka bercakap, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua perbuatan itu Allah Ta'ala tahu. Baik di kalangan orang beriman sebagai suatu amaran. Jangan bercakap buruk-buruk pada Nabi SAW. Jangan kamu bercakap buruk-buruk kepada isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminat. Kerana apa yang kamu cakap tadi, sama ada perkataan tadi kecil atau perkataan itu besar, perkataan itu sembunyi ataupun terang-terangan, akan Allah beritahu. Sebagaimana kisah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah yang kita sebut, salah seorang sahabat Rasulullah. Talha bin Ubaidillah, dia yang berkata aku nak kahwin dengan si Nabi lepas Nabi wafat. Berbuat dia tak kata depan Rasulullah. Dia kata sebagai satu rasa terganggu sebab dia tak dapat bercakap dengan sebagai isteri Nabi yang merupakan anak beranak dia. Anak beranak ke sepupu macam tu, anak sepupu. Maka dia berkata di belakang, dia tak kata depan-depan. Ni sahabat Rasulullah. Tapi kadang-kadang tak terselamat daripada benda kita katakan gangguan-gangguan seumpama itu. Jadi bila Talha ni tersilap cakap macam tu, maka turun ayat ini. Turun ayat ini menegur Talha bin Ubaidillah dengan perbuatan tersebut. Yang ni yang saya katakan dia mula merasa bersalah. Kata Ibn Abbas dan satu riwayat. Kata Ibn Abbas, fa'ataqa dhalika ar-rajul raqabah wa hamala ala ashrati ab'ara fi sabilillah wa hajja masyian taubatan min kalimati. Maka dia pun memerdekakan hamba dan sponsor 10 ekor unta untuk hadiah pada fisabilillah, dan dia pergi haji berjalan kaki sebagai satu taubat kepada kalimahnya. Talha bin Ubaidillah sebab dia silap cakap, maka sebagai kafarah dia pergi haji jalan kaki. Dia tak naik unta, dia tak naik kenal, jalan kaki sebagai hukuman pada perkataan dia. Ini kehebatan sahabat. Bila mereka salah, mereka buat silap, mereka akan hukum diri sendiri. Macam kita kisahkan tentang Abu Lubabah. Dia bocorkan rahsia Nabi. Dia rasa tersilap. Maka ditambak tiang, dirinya dekat tiang dekat Raudah. Dan dia kata demi Allah, takkan ada boleh buka ikatan ini melainkan Rasulullah yang buka. Aku tak akan bagi orang yang buka. Maka dia ikat. Biar. Selepas beberapa hari baru Nabi lepaskan dia. Sebab dia membocorkan rahsia Nabi tentang hukuman yang bakal dikenakan pada Yahudi Quraizah. Yahudi Quraizah dia khianat Rasul dalam perang Khandaq. Oleh kerana Abu Lubabah dia baik dengan Yahudi Quraizah. Maka setelah tamat perang Khandaq, Yahudi Quraizah bertanya, agak-agak hukuman apa kita kena ni? Kalau Rasulullah yang hukum. Abu Lubabah dia tak cakap, dia macam ni je. Ni maknanya mati. Itu bocor rahsia. Dia tak boleh beritahu hukuman apa. Kerana itulah Yahudi tidak mahu Rasulullah jadi hakim. Sebab dah dibocorkan oleh Abu Lubabah. Dia kata saya nak hukum tadi diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az. Bukan Muhammad. Tapi tak nak. Biar Sa'ad. Maka Nabi pun okey, tak apa. Nabi setuju. Silakan. Kenapa mereka tidak mahu Rasulullah menjadi hakim? Sebab Abu Lubabah dah beritahu. Kalau Nabi yang putuskan, dia cuma bagi syarat ni je. Tapi itu bocor rahsia. Tak boleh. Itu kerahsiaan. Tidak boleh beritahu rahsia pada musuh. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'az, dia pun tak tahu. Melainkan Allah beri taufik padanya untuk menyatakan bahawa yang lelaki di kalangan mereka dibunuh, wanita dan kanak-kanak ditawan dan harta dirampas. Lalu kata Rasulullah, kamu berhukum dengan hukum daripada langit yang ketujuh. Ini benar hukum yang tepat. Untuk menunjukkan bagaimana Sa'ad mendapat taufik dalam bercakap, dalam memberi hukuman. Sama sebagaimana yang Allah, sebagaimana yang Rasulullah kehendaki. Tapi Nabi tak beritahu kamu buat macam, Nabi tak ajar dia. Tapi diilhamkan. Dapat ilham yang baik. Ini kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Yahudi menyangka bahawa dengan keadaan Sa'ad itu pernah berkawan dengan mereka, pernah baik dengan mereka, pasti akan hukum ringan macam saudara mereka Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang cuma dihalau keluar dari Madinah. Mereka berharap hukuman cuma keluar dari Madinah. Tiba-tiba hukumannya ialah bunuh. Kerana khianat dalam perang.
Maka Rasulullah memuji hukuman Sa'ad bin Mu'az. Dan selepas itu Sa'ad pun wafat. Kerana kecederaan terkena dalam perang Khandaq, panah-panah yang kena pada tubuhnya. Dan dia di antara sahabat, 7 orang sahabat yang gugur syahid dalam perang Khandaq. Mereka gugur syahid disebabkan panah-panah yang musuh ini lancarkan dari jauh dan mengenai badan mereka. Sehingga menyebabkan kematian syahid. Kita dah sebut dalam perang Khandaq, 7 orang sahabat syahid dan 4 orang musyrik Mekah mati. Dia tak ada perang muwajahah, mengadap tak ada. Dia cuma lempar dari jauh-jauh. Maka kena sebahagiannya. Maka ini di antara sebab turun ayat ini dan bagaimana hukuman yang dibuat oleh seorang sahabat yang kita ceritakan yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Allah Taala, la junaha alaihin, tidak salah bagi mana-mana wanita dan juga isteri Nabi fi abaihin untuk tidak berhijab. Maksud tak perlu ada tabirnya, tak perlu nak pakai pudahnya. Maka seperti hubungan biasa. Aurat, kita tahu aurat wanita dengan mahramnya pusat dan lutut. Itu sempadan dia. Maka boleh dia turunkan tudung dan sebagainya yang hijab. Bila ia berkait dengan ayah-ayahnya. Seperti Aisyah Abu Bakar, tak perlu ada hijab. Walaupun dia isteri Rasul, ini mahram dia. Ataupun anak-anak mereka. Ataupun anak-anak saudara mereka. Sama ada saudara belah lelaki atau saudara belah perempuan. Wala nisaihinna, ataupun wanita-wanita muslimat. Wanita muslimat kan nak jumpa dengan ummatul mukminin tak payah tabir-tabir. Sebab sama-sama perempuan. Pergi je jumpa, tak ada hal. Wala ma malakat aymanuhun, dan hamba-hamba yang dimiliki. Wattaqinallah, maka hendaklah wanita-wanita ini bertakwa pada Allah. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap sesuatu. Jadi ayat 53 dan 55 menceritakan tentang rumah tangga Rasul yang punya kemuliaan. Orang beriman tak boleh masuk melainkan dengan izin. Kalau dipanggil makan sila datang, sudah bercakap. Sudah makan sila keluar tanpa sembang. Dan juga bila ada urusan dengan isteri Nabi, maka ia perlu ada hijab. Bukan sekali isteri Nabi itu berniqab, bukan ada hijab lagi. Untuk menjaga hati kamu sendiri dan menjaga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala memberi amaran, jangan ada perkataan-perkataanmu menyakiti Rasulullah dan menyakiti mana-mana ibu orang beriman. Demikian itu adalah perbuatan dosa besar. Siapa pun yang bercakap sesuatu yang menghina isteri-isteri Nabi, maka perbuatan ini dosa besar. Siapa pun mengucapkan percakapan yang menyakiti Rasulullah, ini perbuatan dosa besar. Dan sebagainya membawa pada kufur. Dan kebanyakan ulama sepakat yang menghina Rasulullah, ia dibunuh, dipancung. Siapa yang menghina Rasulullah dengan sengaja dan tidak mau bertaubat, hukumannya ialah pancung sebagaimana hukuman murtad. Siapa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala menjelaskan, Allah menjadi saksi atas setiap sesuatu. Ingat, apa pun kita buat, Allah akan jadi saksi. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Secara sembunyi atau secara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.